sewaktu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berada di Terengganu, beliau mengharap, memanglah saya dengar ada dalam live beberapa orang mengatakan itu dan ini, tapi ada usaha untuk membina satu kemantapan politik. Jadi Datuk Anwar Ibrahim berharap untuk mengelakkan kegagalan. Jadi patutnya hubungan silaturahim antara beliau dengan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dapat dijalinkan semula. Itu demikian menurut pendakwa bebas, iaitu Wan Ji Wan Husin. Kerana hasrat murni Perdana Menteri dilafazkan dalam pertemuan bersama dua anak bekas Menteri Besar Kelantan, Allahyarham Nik Abdul Aziz Nikmat. Jadi bagaimanapun pertemuan itu telah pun mengundang spekulasi bahawa besar kemungkinan bahawa Nik Abdul dikatakan bakal meninggalkan PAS untuk menyertai gagasan Pakatan Harapan. Tapi saya dipahamkan, tadi juga saya berbual dengan seorang ahli mantan ahli Dewan Undangan Negeri daripada Parti Amanah. Bila saya tanya bagaimana keadaannya, dia mengatakan bahawa besar kemungkinan Nik Abdul akan menyertai. Dia lebih rasa kalau sebenarnya Nik Abdul lebih baik menyertai Parti UMNO, meskipun bahawa beliau merupakan pimpinan dalam Parti Amanah. Ini katanya bahawa kedudukan UMNO lebih mantap di Kelantan. Jadi bolehlah Nik Abdul ni kalaulah diberi kesempatan, saya yakin katanya rakyat Kelantan lebih percaya pada Nik Abdul untuk diangkat sebagai calon Menteri Besar seandainya Pakatan Harapan memenangi pilihan raya kali ini. Itu kenyataan daripada mantan ahli Dewan Undangan Negeri daripada Parti Amanah kepada saya. Saya tak boleh sebut nama lah saudara, sebab dia kata tak perlulah sebut nama dia. Saya melihat sekarang ni bahawa itu merupakan gegaran dan inilah menimbulkan spekulasi yang begitu kencang di Kelantan. Katanya bahawa Nik Abdul besar kemungkinan akan menyertai UMNO. Bila wallahualam bisawab, terpulanglah pada Nik Abdul untuk buat pengumuman kerana adiknya Nik Omar telah pun menyertai Parti Keadilan. Pastinya Nik Omar juga kali ini akan bertanding. Saya melihat saya sekali dia kata UMNO tak perasan. Tak tahulah, saya tak tahu apa nak kata. Nik Abdul dalam PAS kerana ya saudara alias memanglah beliau dia dalam PAS pun beliau dipinggirkan dan tidak diberi tempat waktu pilihan raya lepas. Sebab itu masing-masing, sebab bila dalam politik ni, bila pemimpin lebih mengutamakan jawatan, nak membolot jawatan, kadang orang yang berupaya untuk diangkat sebagai pemimpin boleh diketepikan. Itu gambarannya saudara. Sebab politik negara kita ini tak habis-habis, tak berhenti-henti dengan adanya orang yang mendambakan, yang mahu mendapat jawatan, kerana mereka melihat dengan jawatan itu mereka boleh membina kekayaan, bukan membina untuk rakyat. Itu yang agak menyedihkan kita saudara. Tapi bagaimanapun Nik Abdul adalah merupakan sebagai ahli jawatankuasa PAS Pusat. Beliau digugurkan oleh PAS sebagai calon pada PRU lepas. Dan hubungannya dengan Nik Omar memanglah renggang waktu PRU 15 yang lalu, kerana Nik Omar menyertai Amanah dan beliau kekal sebagai antara jawatankuasa PAS Pusat. Tapi hari ini segala-galanya seri-seri dia kata tiga kuntum mawar. Perasan kan? Terima kasih seri-seri. Jadi saudara Azhar Abdul Kadir dia kata setuju sangatlah kalau Nik Abdul dicalonkan untuk terbaiklah bagi Barisan Nasional dan Perikatan daripada Pakatan Harapan di Kelantan. Molek, Saudara Ali Abdul Latif dia kata molek Nik Abdul jika bersama Barisan Nasional. Itu yang dilontarkan oleh sahabat saya, mantan ahli Dewan Undangan Negeri yang mewakili Parti Amanah. Dan beliau mengatakan bahawa sebagai orang parti memanglah dia suka kalau Nik Abdul dapat menyertai Amanah, tetapi untuk berpijak di bumi nyata dengan keadaan senario politik Kelantan, arah Nik Abdul lebih baik masuk menyertai UMNO, dan tentunya beliau juga boleh diangkat sebagai poster boy untuk memimpin negeri Kelantan. Dan saya yakin ramai juga meyakini bahawa unjuran kepimpinan politik Nik Abdul ni tentulah bagaimana mewakili almarhum bapanya Tuan Guru Nik Aziz.
Jangan lupa saudara, rakyat Kelantan begitu terkesan bila ketiadaan Nik Aziz, satu kehilangan. Dan hari ini kalau Nik Abdul hadir untuk menyertai Pakatan Harapan, apatah lagi kalau dengan UMNO, saudara Acai Bentai dia kata anak muda Kelantan Mak Husin adalah pejuang yang berani dari Barisan Nasional. Saya rasanya mungkin saya nak pergi ke Kelantan, kira saudara kalau ada masa. Nia Idris apa khabar? Saudara Syahrudin Yahya. Saya melihat bahawa kedudukan sekarang ini memang ternyata Kelantan ada ruang. Tambah-tambah lagi apabila Nik Abdul menyertai UMNO. Ini yang cuba dikepung oleh pimpinan PAS. Kalau mereka merasakan saudara Izam dia kata Nik Abdul layak kerana ini legasi Tuan Guru Nik Abdul Aziz. Saudara, itu keadaan saudara. Saudara, bagaimanapun Pakatan Harapan juga akan membayangkan, saya difahamkan akan menggunakan simbol dacing di Kelantan dan Terengganu. Besar kemungkinan. Walaupun Yang Amat Berhormat Presiden UMNO belum memutuskan, tapi saya difahamkan bahawa mereka bersetuju untuk menggunakan simbol dacing untuk pilihan raya kali ini bagi wakil-wakil yang mewakili Parti Amanah, Parti Keadilan dan UMNO untuk menghadapi pilihan raya negeri yang kita ramalkan sekitar bulan Julai. Kalau penghujung Jun Dewan Negeri dibubarkan, maka pastilah bulan Julai akan pilihan raya. Dan ni Tuan Hazar, masa arwah Tuan Guru Haji Anjo, apa yang UMNO tak buat pada Tuan Guru? Saudara Hazar, jangan, saya sekarang ni saya harap satu je lah. Dalam kita mau menyantuni masa depan politik yang lebih untuk rakyat, tak payahlah kita nak cerita yang lepas-lepas. Apalah artinya kita mengorek balik, mengingat kembali yang sudah-sudahlah. Bila kita dah salu ala Nabi, kita dah saling bermaaf-maafan, kenapa anda mau masih Hazar masih lagi mengungkit, mau mewujudkan perbalahan sama insan? Kalau kita boleh menyantuni sama insan, bermaaf-maafan, apa salahnya? Saya sendiri sentiasa menghulur tangan untuk mohon maaf kalau ada keterlanjuran saya. Saudara Mak Fauzi memang molek lah katanya. Kalau Nik Abdul itu mesra dengan UMNO. Dia dulu dia pernah bertanding di Besut, tak silap saya. Bukan di Besut, dia mana di nama kawasannya tu di Kelantan. Dia menang saya. Dan saya yakin bahawa kali ini Nik Abdul kalau diturunkan bertanding mewakili UMNO, besar kemungkinan memberi suntikan yang begitu besar, begitu hebat kepada Pakatan Harapan saya. Secara Abang Mat Cry, dia kata, itulah yang namakan politik. Benda yang membuat hati amat kotor, yang utama kepentingan peribadi diketepikan. Jadi untuk kita menyantuni yang lain, memang politik ni kadang-kadang ramai orang meletakkan kepentingan diri. Itu menjadikan hati mereka kotor untuk bermasalah, untuk mewujudkan perbalahan. Baik, saya cakap yang lepas tu tutup buku lah. Betul, saudara Mas Saleka. Yang lepas kita tutup buku, kita teruskan ke hadapan untuk lebih berjaya lagi. Yang saya selalu melihat, saudara, yang paling penting bukan diri kita saat ini, saudara. Bukan untuk memuaskan hati kita. Kita harus melihat generasi akan datang. Anak cucu kita. Apa nak jadi kalau kita sama bangsa ni masih berantakan? Bila Melayu sama Melayu berbalah, apa nak jadi? Saya melihat, ya Saudara Zakir Hamid, tidak lain tak bukan kita harus menyantuni politik demi untuk warga bangsa akan datang. Yang sudah kita tutup buku, kita hadapi yang depan, kita santuni balik. Bak kata apa bidalan lah, biduk lalu kiambang bertaut. Bangsa kita sudah sampai masanya untuk kita kembali bertaut. Saya lihat, saudara, kalau kita bersatu padu, warga bangsa Melayu kita ni kukuh menjalin perpaduan dalam kerajaan perpaduan ini, orang nak kata apa pun, DAP tu dengan 41 kursi, tak boleh buat apa pun, saudara. Tak boleh buat apa. Jadi tak usahlah kita mewujudkan macam-macam naratif bahawa UMNO sudah ditawar oleh DAP. Tawar di mana? Perdana Menterinya Datuk Anwar Ibrahim dari Parti Keadilan. DAP cuma ada 4 kursi menteri je. Malahan kalau saudara lihat sendiri bagaimana Ngakomeng dia hadir ke Johor semalam, menghadap Duli Yang Mulia Tuanku Sultan Johor, baginda menitahkan kena buat itu buat ini, dan dia tak nampak pun sikapnya, seolah-olah wajahnya bukanlah wajah-wajah seorang orang yang bersikap tidak sopan. Dia akur akan kehendak Tuanku, dan dia tahu bahawa di mana bumi dipijak,
Di situ langit dijunjung. Saudara Rabuddin Pasarat, dia kata Nek Abdul jawab MB Kelantan, pasti juga beliau tak ambil gaji MB. Saya tak tahulah saudara. Ini jangan kita buat andaian sebegitu saudara. Setiap insan memerlukan kehidupan juga. Saudara. Tapi kalau dia mengikut unjuran politik almarhum bapanya, saya rasa pentadbiran Kelantan pastilah lebih telus dan sesuai dengan harapan yang dicetuskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Masyarakat Madani. Barulah Kelantan ini maju dan berusaha untuk menyelesaikan banyak masalah. Secara Osama yang lepas tu tutup buku, tapi kenang untuk masa depan yang cerah. Ya, saudara, memanglah kita memang saudara. Kadang-kadang ada orang bercakap, I can forgive but I cannot forget. Saya boleh memaafkan tapi tak boleh melupakan. Itu adalah sebagai dorongan untuk kita berhati-hati. Saya rasa dalam keadaan sekarang ni pun saudara, pimpinan daripada DAP pun mereka sudah tahu kesilapan masa silam mereka. Dan saya nampak, dan hari ini saudara, DAP dipimpin oleh Anthony Loke. Kalau saudara dengar ungkapan, kenyataannya, dia jelas bahawa Anthony Loke adalah merupakan generasi baru. Beliau bukannya generasi pasca kemerdekaan bersama dengan Lim Kit Siang dan sebagainya. Beliau mewarisi pasca generasi di mana negara kita dasar ekonomi baru. Ini yang penting, dan dia dapat melihat. Dan beliau lahir bukan di tengah kota raya Kuala Lumpur. Beliau di Negeri Sembilan. Dia tahu adat resamnya. Saudara Adi Locun, dia kata rakyat Kelantan perlukan kemajuan. Jadi kita kena pilihlah pemimpin yang benar-benar mantap dan ikhlas. Saya setuju saudara Adi Locun. Saya harap beginilah saudara. Saya mahu agar medan saya ini kita jadikan saluran untuk saudara mengutarakan pandangan, informasi dan memberi galakan kepada pimpinan negara untuk mereka terus bekerja, teruslah berusaha demi lestari rakyat. Bukan hanya sekadar omongan kosong. Saudara kena ingat saudara, hari ini adalah hari Selasa dan Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Tinggal lagi 5 hari saudara. Parlimen akan bersidang. Saya menanti dengan penuh harapan persidangan Parlimen kali ini. Saya mengharapkan agar setiap wakil rakyat membicarakan suara rakyat. Ya, saudara ini Zana Omar, terbaiklah dia kata. Nek Abdul masuk. Jadi saudara Arifin Ismail, Yang Mulia Tengku Razali terima pelantikan sebagai pengerusi penasihat UMNO. Saya belum dapat berpeluang Datuk Arifin bertemu dengan Yang Mulia Tengku Razali, tapi saya dipahamkan oleh pada sesi Presiden bahawa Tengku Razali bersetuju untuk menjadi penasihat. Begitulah saudara. Datuk Zahid walaupun seketika Tengku Razali tarik diri, tapi dia masih lagi mahu menyantuni. Sebab saya ingat lagi kata-kata Presiden UMNO pada saya. Dia kata, I really respect Tengku Razali kerana he is a true Democrat. Katanya Tengku Razali adalah seorang pengamal demokrasi yang tulen, yang tahu prinsip-prinsip asas demokrasi. Sebab itu beliau memerlukan Yang Mulia Tengku Razali sebagai penasihat kepada UMNO agar kita dapat terus memacu ke hadapan. Bukan itu saja saudara. Bukan itu saja saudara. Kita juga mengharapkan beliau akan turut memberi nasihat dalam kepimpinan negara, khususnya Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerana beliau juga bertanggungjawab untuk membawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ke dalam politik arus perdana ini saudara. Dan saya berberita terbaru, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri dijangka menghadap Sultan Selangor dulu Yang Maha Mulia Sultan Sharifuddin Idris Shah bagi memohon perkenan baginda untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri Selangor sebelum 25 Jun ini. Itu kenyataan beliau. Katanya beliau akan menghadap Tuanku sebelum 25 Jun, iaitu tarikh pembubaran automatik Dewan. Sebelum tarikh itu, saya akan menghadap dan menyampaikan hasrat bilakah tarikh yang kita nak bubar. Mungkin dalam minggu ketiga dan keempat Jun. Katanya dia akan menghadap Tuanku. Kerana persefahaman antara kami Menteri Besar di mana tarikh ini akan memberi peluang kepada Suruhanjaya Pilihan Raya untuk mengadakan pilihan raya secara bersekali. Takkanlah buat 3-4 kali pula saya. Selain Selangor, 5 negeri juga yang akan mengadakan pilihan raya negerinya. Itu Negeri Sembilan, Kelantan, Terengganu, Pulau Pinang dan Kedah. Bagaimanapun ditanya tentang perkembangan pembagian kursi antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, Amiruddin Syahri berkata,
sekitar 7 kursi masih dalam perbincangan untuk dimuktamadkan. Yang lain dah selesai. Ada 7 kursi je lagi. UMNO pun tak, keadilan pun tak, amanah pun tak. Ini masih lagi dalam perbincangan katanya. 7 kursi je. Bagaimanapun, saya juga dipahamkan bahawa Dewan Undangan Negeri Sembilan juga akan dibubarkan pada hujung Jun bagi memberi laluan kepada pilihan raya negeri. Demikian menurut Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Amiruddin Harun. Dan perkara tersebut telah pun beliau maklumkan kepada Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Mukris, Tuanku Munawir. Menurut Yang Berhormat Datuk Aminuddin, beliau merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Sikamat. Keputusan itu dibincangkan dalam mesyuarat yang diadakan bersama Menteri Besar serta Ketua-Ketua Menteri bagi Negeri Selangor, Pulau Pinang, Kelantan dan Kedah dan Terengganu yang lalu. Dia katanya kita sudah membuat keputusan pembubaran DUN itu nanti tidak sama hari dan tarikh, tetapi dalam bulan yang sama dengan negeri yang lain. Bukanlah hari yang sama saja, tapi hari lain, tapi pilihan rayanya serentak satu hari. Pada pilihan raya umum ke-14 dulu, saudara, Pakatan Harapan di Negeri Sembilan memenangi 20 kursi daripada 36 kursi, sementara Barisan Nasional memperolehi 16 kursi. Itu keadaannya di Negeri Sembilan. Insya-Allah katanya. Sebab